menyambung tugas Nabi sebagaimana yang diajukan soalan kepada saya oleh saudara Rafi. Yang pertama sekali, nak sambung tugas Nabi ni bukan senang, tapi dia tak payah. Hak pertama, kita kena letak bahawa Nabi itu di hati kita. Kita kena letak Nabi Muhammad di hati kita, dan di hati kita ada Nabi. Maka apabila kita letak Nabi itu di hati kita, maksudnya kita nampak baik. Bila kita letak agama di hati kita, kita akan jadi elok. Maknanya apa yang Nabi buat, itu yang kita akan buat. Apa yang Nabi amalkan, itu yang kita akan buat. Apa yang diperjuangkan, itu yang akan kita laksanakan. Sebab kita telah letak Nabi itu di hati kita. Nabi itu bersama dengan kita. Contohlah pada hari ini, ada orang diletak idola orang ni, dia minat orang tu, dia akan tiru cara hidup macam orang tu, perjalanan kehidupan macam orang tu. Contoh, dia minat ahli sukan, bola sepak dunia, Cup FIFA, tak kira nama siapa-siapa pun dia minat. Orang tu kepala otak, dia ni apa banyak disambung kepala otak, sebab dia minat. Orang tu minat, contoh, dia minat dia orang muzik, pemain muzik, tak kira muzik apa, maka cara dia tu macam orang muzik, ikut apa yang dia minat. Minat ni tak salah, macam hiburan tak salah, tetapi jangan sampai jadi najis. Tak salah kita nak minat, tapi jangan sampai rosakkan akidah kita. Dia bukan orang Islam, minat belajar lebih pada Nabi, tak boleh. Maka letakkan Nabi itu di hati kita, maka kita akan nampak kebaikan. Kita akan belajar agama, kita akan berjuang sebagaimana Nabi berjuang, kita akan hidupkan syariat bagaimana Nabi teruskan mengembangkan syariat, kita akan jaga keluarga sebagaimana Nabi mendidik keluarga. Sebab bila kita letak Islam ataupun agama dan juga Nabi di dalam hati dan jiwa kita, sebab hati ini tempat jatuhnya pandangan Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebenarnya Allah tak pandang rupa paras, tubuh badan, Allah tak pandang. Akan tetapi Allah akan pandang kepada hati dan amalan-amalan kamu. Jadi macam mana? Tadi kita kata kita kena letakkan Nabi di hati kita, dan hati kita ada Nabi. Macam mana kita nak letak hati Nabi kat kita? Macam mana kita letak kita dengan Nabi? Macam mana tak macam mana? Yang pertama, kita kena cari balik Nabi dulu. Kalau tidak, tak tahu. Kena cari balik Nabi. Walaupun kita tak sempat dengan Nabi, tak lihat wajah Nabi, tak duduk zaman Nabi, tapi kita nak pegang sunnah Nabi, kita nak ikut perjuangan Nabi. Tetapi macam mana? Nak tahu macam mana? Cara macam mana? Rujuk kepada waris dia. Waris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah merupakan waris Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka berdamping dengan para alim ulama, dekat dengan alim ulama, berkawan dengan alim ulama. Kita nak agama, nak ikut sunnah Nabi dengan para alim ulama. Ulama ni asal alim, alim ni mengetahui, dia tahu hukum hakam, sebab dia mengaji fiqh. Tak mengaji fiqh, tak betul salat kita. Sebab nak mengaji fiqh, dalam fiqh tu dia ada taharah, kebersihan, halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Itu dalam fiqh. Itu dia alim bab fiqh, mana taharah, mana macam-macam. Dan pula fiqh pula macam-macam mana fiqh. Fiqh muamalah, fiqh jenayah, fiqh ibadah, fiqh munakahat. Munakahat ini nikah kahwin. Lah. Boleh nakah. Masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Boleh nikah. Seorang nikah dulu. Lepas tu boleh sampai 2, 3, 4. Cakap 4 ya. Tapi fa in khiftum
kalau bimbang takut kita ni tak sihat, tak berlaku adil, tak boleh bagi, tak kongsi apa, pandai dengan soal. Apa tanya itu pula? Nikah pula dah. Minta maaf lah, muslimat bukan nak cerita nikah, kita ada. Ada betul. Jadi nak cerita ni dekat kita perkembangan yang baik, fiqh. Dia ada fiqh, apa fiqh itu? Fiqh politik pun ada. Itu fiqh. Ulama dengan jiraka. Kemudian kita lihat, baru ni kita dengar Al-Alamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang baru meninggal di Qatar. Orang Sing. Orang meninggal di Qatar. Subhanallah. Orang yang alim, mantan pengurusi Kesatuan Ulama Islam sedunia. Tu orang alim. Ada ulama. Banyaklah waris-waris dia. Lepas tu ulama dengan tauhid. Tauhid nak kenal Allah, mentauhidkan diri kepada Allah, nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengaji Al-Quran sebab Al-Quran tempat rujukan. Kemudian mengaji hadis sebab nak tahu kehidupan Nabi, nak tahu sunnah Nabi, jangan ada mana Nabi. Kemudian belajar sirah Nabi macam ni. Kalau kita tak belajar sirah, nak cerita lagu mana? Kalau tak belajar tarikh, nak cerita tak tahu. Jadi itu, maka rujuk pada alim ulama. Itu cara bagaimana? Bagaimana nak letak Nabi di hati kita? Rujuk para alim ulama. Dan alim ulama dia akan menyampaikan. Kita tak susah-susah cari. Zaman ini tu guru mari depan kita. Ulama bersama dengan kita dan kita mesti bersama dengan para alim ulama. Itu cara bagaimana nak meletakkan Nabi di hati kita dan macam mana kita nak teruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini peranan, tugas dan tanggungjawab kita selepas kewafatan Nabi. Dan bagaimana kita nak meneruskan perjuangan Nabi, itu dua perkara besar yang kena letak di dalam jiwa kita. Apa yang perlu kita kena lakukan, letakkan Nabi di hati kita dan mencari bagaimana nak letak Nabi di hati kita. Cari para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati dan hidayah supaya kita nampak kebaikan dan kebenaran. Maka kita akan meneruskan perjuangan dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita pun tahu, peranan kita bersama-sama, kita akan sambung tugas ini. Semoga hidup kita bertambah baik, semoga hidup kita bertambah aman. Dan apabila kita memahami agama, memahami Islam, maka tak jadi sukar dan payah pada kita. Yang menjadi payah hari ini, tak mau jadi macam ni. Tak duduk dengan majlis ulama, tak hadir ke majlis-majlis ilmu. Bila tak hadir program macam ni, dia jadi kosong. Dia jadi jahil. Kosong jahil, jadi tak tahu apa-apa. Bila kosong dan jahil, amalan tak ada, ibadah tak ada, maka dia bergantung pada syaitan. Fasyaitanu syaikhuna. Syaitan akan jadi syekh pada dia. Ini bahaya dalam kehidupan. Akhir bila tekanan hidup, stres, maka dia tak cari agama, dia tak cari Islam, dia tak cari Allah dan Rasul, maka dia cari benda-benda yang karut. Pergi tempat-tempat yang tak baik, percaya benda-benda karut, tahyul dan sebagainya. Buat benda yang dilarang oleh Allah, minum arak dan sebagainya. Ini disebab apa? Tidak ada keimanan, ketakwaan, dan tidak ada keyakinan, dan tidak meletakkan agama Islam dan Nabi dalam hati kita, maka akan jadi rosak semua. Jadi insya-Allah sekadar itulah sebagai kesimpulan pada malam ini. Maka bukan sekadar kita hanya ingat Nabi pada bulan Rabiul Awal ataupun pada malam 12 Rabiul Awal, tetapi ingat Nabi sentiasa di hati kita.